Tetapi kalau nak cek darah dekat tangan, tak bolehlah pegang tempat lain. Dengan tangan. Lain pula kat sini. Contoh. Itu syarat diletakkan. Sama dalam isu kita adalah fik perubatan. Jadi ada soalan tadi kan? Apa? Orang takut berubat tu ada alkohol kandungan ubat tu. Okey. Dalam ubat tu. Dalam bab darurah, dalam bab perubatan, faman yuttarra ghaira baghin wala 'adid fala itsma alaih. Tidak ada dosa pada perubatan yang melibatkan benda-benda yang haram. Kalau tidak ada alternatif lain. Contohnya terpaksa mengambil ubat daripada unsur kandungan ada khinzir. Kalau tak ada dah sangat, memang tak ada, bahaya untuk nyawa pula. Kalau setakat kosmetik tak boleh, tapi bahaya untuk nyawa, maka diharuskan ulama bagi. Tapi dalam bab alkohol ni pula, kalaulah alkohol ni beza dengan arak. Alkohol dalam perubatan, alkohol dalam minyak wangi, alkohol dalam makanan sebagai contoh yang tidak melibatkan arak, hukumnya harus. Tetapi tidak boleh minum alkohol langsung. Alkohol saja-saja minum, tak boleh. Sebab bukan dia memabukkan, dia dah jadi racun. Yang kata najis dalam mazhab Syafi'i, arak tu najis. Jadi arak macam mana? Arak yang memang dibuat proses peram-peram tu untuk dijadikan arak. Tapi dia ambil dijadikan ubat, tak boleh. Tetapi kalau dalam ubat-ubatan ada kandungan alkohol, maka hukumnya harus. Tidak menjadi kesalahan. Tambah-tambah dalam bab perubatan. Macam mana dengan hukum derma organ? Derma organ dia ada dua. Satu derma organ waktu tengah sihat, waktu tengah hidup. Satu derma organ selepas kematian. Jadi sebelum daripada kematian, ulama kata boleh. Selepas daripada kematian pun ada khilaf, tetapi majoriti ulama kata boleh. Jadi sebenarnya fatwa dah keluar. Fatwa daripada Majma' Fiqh sedunia, daripada Mesir, daripada fatwa Kuwait, fatwa negeri Selangor, Sarawak, Penang, Johor, kata hukumnya harus menderma organ dengan syarat. Dengan syarat? Ada syarat. Kesihat. Yang pertama, tuan badan itu dah declare. Declare dia buat, saya ni sebagai pemegang kad penderma organ contoh. Nombor dua, selepas dia meninggal, waris kena sahkan, waris kena bagi keizinan. Walaupun dia declare tapi waris tak bagi, tak boleh. Yang berikutnya tidaklah derma organ tu kalau dia hidup, dia derma biasanya buah pinggang lah. Buah pinggang. Dia tengah hidup. Dia derma buah pinggang kepada orang lain menjadikan dia mati, tak boleh. Tidak boleh bagi orang hidup tetapi bagi dia mudarat pula. Tak boleh suka-suka nak sacrifice macam tu lah. Tak boleh dengan semudah itu. Yang berikutnya, tidak boleh ada unsur jual beli. Kalau ada unsur jual beli, hukumnya haram. Dan diakui oleh doktor-doktor pakar yang dipercayai. Itu sahaja. Dan dalam kes-kes yang melibatkan darurat. Tapi kepada sesiapa, kalau kita boleh menderma kepada sesiapa pun bolehlah. Dalam bab ni kita ada peraturan akta derma organ. Saya tak ingat akta apa, akta tisu dan sebagainya. Dia letak syarat. Kalau kita kata derma, ada yang waktu hidup kita boleh kepada orang khusus. Tetapi ada ketikanya dalam akta negara ini memberikan satu keputusan, kita tidak boleh menetapkan kepada siapa kita nak derma. Kita just derma je. Nanti mereka lah yang... dia orang akan decide untuk siapa, Muslim ataupun non-Muslim. Jadi kita duduk dalam Malaysia ni, jadi ulama bincang, boleh tak derma organ kepada non-Muslim? Ulama kata boleh. Kecuali non-Muslim ataupun kafir harbi. Kafir harbi ni maksudnya orang yang perang dengan kita pula. Contohlah, orang bunuh orang Islam, tiba-tiba kita pergi sedekah jantung kita. Tak boleh lah. Kita tahu kita punya perubatan kan ada yang mengikut sains, ada juga yang macam tradisional. Macam perubatan batin tu. Bedah batin. Bedah batin. Bedah batin, betul bedah batin. Bedah batin ni sebenarnya, dia macam ni, dia masuk dalam satu tempat. Doktor, bukan doktor lah, yang tukang buat tu dipanggil. Lepas tu dia buat proses macam pembedahan. Gaya tangannya, tapi tak gunting badan pun, tak jahit badan pun. Kosong lah. Macam seolah-olah pergerakan tiba-tiba jadi betul. Dan banyak kes ini telah dibuktikan. Dan memang ramai orang cakap, jadi. Saya nak sebut perkara ni, apabila ulama bincang-bincang, ulama kata kalau benda ini dikatakan karamah dalam ahli sunnah wal jamaah, karamah ni sesuatu yang benda yang mencari adat, benda yang luar biasa. Biasanya potong keluar darah ataupun buat dengan gaya tangan tak jadi apa biasanya. Tapi dia boleh menjadi. Dalam bab ni ulama kata kalau dia tidak dirancang dengan pertolongan Tuhan, maka hukumnya harus. Tetapi dalam keadaan ini seolah-olah dia rancang. Pesakit nombor 1, pesakit nombor 2 dia buat, selepas ni saya nak buat pula, besok saya nak siap buat iklan lagi. Maka dia ada istilah yang dipanggil karamah yang ghairu mulazimah. Karamah yang luar biasa. Maka ulama kata dia ada unsur-unsur
meminta bantuan dengan jin, maka mereka mengharamkan hukum ataupun mengharamkan proses bedah batin ni. Contoh kalau macam kita pergi klinik, manggis lah pergi klinik, kita perempuan, lepas tu tiba-tiba dapat doktor yang berlainan jantina. Ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat, sesuatu yang haram itu boleh jadi harus. Tetapi pada kadar-kadarnya. Sebagai contoh dalam bab-bab yang melibatkan perkara haram. Sebagai contoh sentuhan. Sentuhan, doktor lelaki tak boleh sentuh doktor perempuan tanpa sebab. Tetapi dibenarkan sentuh dengan sebab. Tetapi kalau nak cek darah dekat tangan, tak bolehlah pegang tempat lain. Dengan tangan. Lain pula kan sini. Contoh, itu syarat diletakkan. Sama dalam pembedahan. Faham? Sama. Cuma dalam bab-bab ini, ada ulama bincang macam mana kalau non-Muslim. Perempuan Muslim dengan non-Muslim tetap kena jaga aurat. Jadi, ulama buat ranking lah. Kalau tak ada choice, isu tak ada choice. Pertama sekali cari doktor wanita juga yang muslimah. Satu. Kalau tak ada doktor wanita muslimah, lebih baik doktor wanita walaupun kafir, tak apa. Sebab dah tak ada doktor wanita muslimah. Lepas tu barulah doktor pakar lelaki yang muslim. Yang keempat barulah doktor non-muslim lelaki. Tapi itu kan macam kalau kita boleh pilih. Kalau kita tak boleh pilih, macam isu tak boleh pilih ni tak ada masalah sebenarnya. Sama macam orang pergi hospital. Kalau kita pergi hospital swasta, kita nak pilih nak bersalin dengan siapa, tak apa kita bayar. Tapi kalau melibatkan hospital kerajaan, kita tak boleh nak pilih. You tanggung risiko, nak bayar pula mahal. Inilah kemampuan saya. Maka ulama kata hukumnya harus. Tapi ada syarat-syarat lah. Doktor tak boleh bersendirian dengan pesakit. Doktor tu kena jaga batas-batasan, jangan melebihi batas. Itu sahaja. Jadi dalam perubatan ni banyak benda yang tak boleh dibolehkan dengan sebab nak menjaga nyawa manusia. Okey. Boleh. Banyak lagi ni kan? Banyak nak tanya tentang perubatan kan, tapi setakat ni jelas. Itulah. Dan sebenarnya kita sudah pun berada di episod yang terakhir bagi rancangan Mudahnya Fik ini. Jadi tadi kita dah sebut tentang perubatan. Cumanya dalam agama ni dicadangkan lebih baik mencegah daripada merawat. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Ini kaedah dia. Kos mencegah lebih murah daripada kos merawat. Jadi Islam mencadangkan doa-doa tertentu yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar barang siapa baca pagi hari, Allah selamatkan sepanjang hidupnya, sepanjang paginya, sepanjang harinya. Dengan izin Allah lah. Kalau nak kena juga. Tetapi disuruh untuk kita baca antaranya doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah alladzi, Bismillahilladzi la yadurru, yang tidak memberikan mudarat. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan namanya sesuatu apa pun tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Manggis. Terima kasih Ustaz. Banyak soalan. Semoga Allah bagi kebaikan InsyaAllah dalam perjalanan kehidupan, dan Allah bagi kepada kita semua penonton-penonton Mudahnya Fik lebih untuk kita memahami fiqh-fiqh supaya kita tidak tersasar seperti apa yang difahami oleh ulama dan seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf berlaku terkasar bahasa atau kurang tak kena. Mudahkan yang biasa, biasakan yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.